يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji. Kita masih lagi dalam bab Ar-Rahn, mana gadaian. Perbincangan yang lepas kita telah bincang tentang Ta'rif gadaian, iaitulah satu akad yang dibuat kerana berhutang dan kita gadai benda sebagai wasiqah, sebagai tanda kepercayaan orang yang berhutang itu kepada orang yang berhutang. Dan kita juga telah bincang tentang rukun arkanul rahn, rukun gadaiannya ada 4. Sambungan pada kali ini insya-Allah ahkam aqdir rahn, hukum hakam berkaitan dengan akad gadaian. Kita setelah sedia maklum, setiap akad yang dibenarkan oleh syarak pasti membabitkan hukum hakam tertentu. Bila dah selesai sempurna sudah, gadaian telah kita buat, apakah kesan daripada gadaian itu? Jadi bab dia ni terlalu detail, panjang sangat. InsyaAllah anda akan cuba ringkaskan bab ini dan kita tamatkan dalam siri ini. Jadi yang ada kitab tu kena lompat sekarang, tengok bab-bab yang besar, kerana dia terlalu detail. Dan kita ambil tajuk besar tadi. Panjang lagi perjalanan kita, kitab kita nak habis lambat lagi. Jadi apabila telah selesai akad, maka kesan daripada itu ada beberapa perkara. Di dalam bab ini telah dibahagikan kepada 4 perbincangan. Perbincangan yang pertama iaitulah hukum barang gadaian, al-ahkam allati tata'allaqu bil marhun. Barang gadaian ketika berada di dalam pegangan penerima gadaian. Kita dah gadai barang rumah kita ni kepada orang yang menghutang kepada kita, maka apa kesan? Setelah penggadai menyerahkan barang gadaian kepada penerima gadaian, dan setelah segala rukun dan syarat dipenuhi, beberapa hukum seperti penyimpanan barang, nak simpan kat mana, penjagaan, siapa nak jaga, dan kos penjagaan itu, siapa yang tanggung. Jadi ini yang akan kita bahaskan di dalam bahagian yang pertama ini. Barang gadaian berada di dalam pegangan tuan hutang, penerima gadaian. Masalah yang pertama yang kita nak bincangkan iaitulah tentang penyimpanan barang gadaian. Awak dah terima saya punya barang untuk digadai, tak apa, kita terima. Dan kita pun orang yang berhutang tu pasal kena beri sebab, dan dia mustahak nak hutang, pasal kena beri barang ke dia. Maka siapa yang simpan? Jadi dia kata di sini, seperti yang telah dimaklumi, akad gadaian tidak akan lengkap dan berkuat kuasa melainkan setelah barang gadaian diterima. Mari sini, tak terima. Hanya setelah gadaian ini diterima oleh penerima gadaian, barulah akad tersebut lengkap dan berkuat kuasa.
Selagi kita kata, tak apa saya tak, dia masih dikira sebagai hutang biasa. Sebab hutang biasa tak ada gadaian. Bila ada gadaian, mana ada timbal balas. Pada ketika ini, penggadai tidak berhak menarik balik gadaiannya, melainkan setelah dia melunaskan semua hutang. Bila dah serah, tak boleh nak cuk lagi, tarik balik tak. Dengan ini, penerima gadaian berhak menyimpan barang yang digadai dan penggadai tidak dibenarkan mengambil. Mari semula barang saya tak jadi. Tak. Awak dah angkat, duit saya pun awak dah ambil, barang dah serah, tunggu sampai tarikh awak bayar balik. Nak main-main tak? Tidak ada. Walau bagaimanapun, untuk melengkapkan akad ini, apa yang penting ialah penerimaan pada kali pertama, kerana ia tidak semestinya berterusan. Maksudnya barang gadaian tidak semestinya berterusan disimpan oleh penerima gadaian supaya gadaian selesai. Dengan ini penerima gadaian boleh memindahkan semula barang gadaian kepada penggadai, tetapi penerima gadaian mestilah bersetuju dan mengizinkannya. Boleh kita hantar balik dengan syarat keizinan. Itu yang pertama. Kesan yang kedua, penjagaan dan kos penyelenggaraan barang gadaian. Kos apa tanggung? Segala-segala. Penjagaan barang gadaian bermaksud mengawasi, memelihara dan memastikan barang yang digadai selamat dan tidak rosak. Awak jaga, jangan kita suruh barang dia tak situ ya. Awak tanggungjawab nanti. Kena jaga supaya tidak dicuri. Ini dilakukan untuk kepentingan penerima gadaian, kerana barang ini perlu sentiasa dalam keadaan baik supaya ia boleh digunakan untuk melunaskan hutang apabila penggadai gagal membayar hutang. Jaga baik, lepas kalau cukup tempoh. Kita janji bulan 10 tahun ni 2012. Tak lagi bayar juga, maka barang itulah yang jadi cagaran, kita jual, kita ambil duit kita. Yang lebih hantar balik. Itu jadi, jika barang tersebut memerlukan seorang penjaga, kena ada pengawal, ada security, upahnya perlu dibayar oleh penerima gadaian. Begitu juga jika barang tersebut memerlukan tempat simpanan, penerima gadaian wajib menyediakannya. Begitu juga dengan upah pengawal atau sebagainya. Jadi apa nak katanya? Kos penyelenggaraan barang gadaian pula ialah semua pelbagai yang diperlukan bagi memastikan keadaannya. Contohnya makanan bagi haiwan, air bagi tanaman, dan kos penyelenggaraan bagi rumah. Kesemua ini perlu ditanggung oleh penggadai. Jadi mau kena bayar lah kamu punya tu. Kerana semua kerja ini bertujuan mengekalkan keadaan barang itu, barang miliknya. Dia mesti menanggungnya supaya barang ini tidak rosak demi menjaga hak penerima gadaian. Sebagaimana perkara ini telah dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata apa? Gadaian tidak terluput. Gadaian tidak terluput. La yarlaqur. Tidak terlupa dan tidak diambil daripada penerima gadaian. Gadaian ialah daripada penggadai yang menggadainya, dan dia mendapat keuntungannya, dan dia juga menanggung kerugian. Jadi al-ghunmu ini bahasa dia. Lahu ghunmuhu wa alayhi ghurmuhu. Bahasa Arab ini juga. Ghunmu maknanya untung, ghurmu rugi, mau kena tanggung dua-dua. Di antara erti kata kerugian ialah kos perbelanjaan menguruskannya. Mestilah rugi, agak-agak kita tanggung dia, barang punya orang. Yang ketiga, status penerima gadaian. Orang yang menerima gadaian dipanggil jadul murtahid. Status dia macam mana? Seperti yang telah kita sebut tadi, setelah semua rukun dan syarat dipenuhi, akad telah sah, penerima gadaian berhak untuk menerima barang gadaian selagi mana penggadai tidak menerima balik gadaiannya. Setelah penerima gadaian menerima, dia berhak menyimpannya sehingga hutangnya dibayar. Penggadai tidak berhak mengambil semula barang gadaian tersebut melainkan dengan kebenaran penerima gadaian.
Tak sesuai dengan wadah. Barang ni, nak ambil tak? Ini bermakna barang tersebut berada dalam tangan dan penguasaan penerima gadaian. Persoalannya ialah, adakah penerima gadaian adalah pemegang amanah, dia panggil yadun amanah, atau pemegang tanggungjawab yadun dhaman? Bahasa pekoh ni, yadun amanah atau yadun dhaman. Apa beza? Pemegang amanah, yadun amanah bermakna dia tidak perlu membayar ganti rugi jika berlaku sebarang kerusakan terhadap barang yang berada dalamnya tanpa disengajakan atau kecuali. Syaratnya dia tak cuak, dia jaga sungguh. Tapi barang ini diambil oleh orang rusak. Tapi kalau dia ni pemegang amanah, yadun amanah pula bermakna dia perlu membayar ganti rugi terhadap apa sahaja yang sengaja atau tak sengaja kena ganti rugi. Jadi jawapannya, status penerima gadaian barang di tangan kita. Apa status? Penerima gadaian adalah pemegang amanah. Dia bagi barang yang digadai, oleh itu dia tidak perlu bayar ganti rugi jika berlaku kerosakan tanpa disengajakan atau kecuaian. Hutang penggadai juga tidak akan dikurangkan sebagai ganti kepada kerosakan yang berlaku ke atas sebahagian atau keseluruhan barangan gadaian. Jadi tak boleh. Kita jaga amanah, kita jaga betul-betul. Hukum ini dikecualikan dalam kes kerosakan disengajakan. Tapi bagi barang kat dia tak simpan betul-betul. Jadi awak tanggungjawab. Berdasarkan kepada hadis tadi lah, Nabi kata apa? Dalam hadis yang disebut lahu ghulmuhu wa alihi ghulmuhu. Dia mendapat keuntungannya dan dia juga menanggung kerugian. Yang keempat, penggunaan barang gadaian. Orang gadai dekat kita, motosikal, basikal, kereta, kuda, apa benda, boleh tak boleh kita guna? Barang kemas. Masalah ni dalam bab perkara yang keempat ini, masalah yang pertama, penggunaan oleh penggadai. Penggadai bagi nak guna barang itu, boleh. Penggunaan barang gadaian adalah hak penggadai. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Allah yurkab bi nafaqati idza kana marhunan. Berdasarkan sabda Nabi, dia mendapat keuntungannya, termasuk dalam arti kata keuntungan ialah penggunaannya. Cuma barang ini tidak dapat digunakan kerana ia berada dalam simpanan penerima gadaian. Nak guna macam mana? Di rumah orang, adalah stok orang. Namun sekiranya dibenarkan, dia gadai barang, dia nak pinjam. Minta maaf, saya gadai motosikal tapi saya ni mustahak sangat. Keluarga sakit, kawan dia nak guna juga motor saya ni. Kalau dulu kat kuda, betul, tapi hari motosikal, kereta, macam mana? Sekiranya dibenarkan, orang baik, tuan hutan, orang jujur, orang yang minta apa, penggadai boleh mengambil dan menggunakannya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yurkab idza kana marhunan wa laban ad-dab yushrab idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkab wa yashrabu nafaqat. Hayawan tunggangan ditunggang jika dijadikan gadaian. Hayawan susu diminum jika dijadikan gadaian. Orang yang menunggang dan meminum akan menanggung perbelanjaannya. Jadi orang ni kena gadai. Orang yang menunggang dan meminum di sini ialah pemilik penggunaan itu, iaitulah penggadai. Dengan ini penggadai berhak menggunakan gadaian ini dan bertanggungjawab menanggung perbelanjaannya. Walau bagaimanapun, penggunaan ini setelah memenuhi beberapa syarat. Ada syarat lain. Syarat yang pertama, penggunaan barang gadai yang sudah tidak menyebabkan kemudaratan seperti susut nilai atau kerusakan. Sebab kalau nilai dah susut, kalau dia tak bayar hutang nanti, nak ambil di mana? Barang dia dah turun harga. B, penggadai tidak boleh membawa barang gadaian dalam perjalanan jauh. Tak boleh buat musafir. Pinjam kereta nak pergi Kuala Lumpur lah, takkan sekitar kawasan.
Ini kerana perjalanan jauh mempunyai risiko terhadap barang gadaian, apatah lagi jika tiada keperluan yang mendesak. Namun apabila penerima gadaian membenarkannya, penggadai berikut, tuan gadai kata gunalah, tak ada masalah apa-apa. Awak saya percaya awak, tak lagi ini. Walau bagaimanapun jika barang gadaian tersebut dapat digunakan tanpa perlu dikeluarkan daripada simpanan penerima gadaian, ini perlu dilakukan dengan cara demikian. Namun jika ia hanya dapat digunakan dengan cara mengeluarkannya daripada simpanan penerima gadaian, ia boleh dikeluarkan. Walau bagaimanapun adalah lebih baik jika penerima gadaian melantik 2 orang saksi lelaki atau seorang laki-laki serta 2 orang perempuan untuk jadi saksi kerana perkara ini melibatkan harta. Penggadai seterusnya bertanggungjawab memulangkan barang tersebut kepada penerima gadaian selepas selesai menggunakan. Jadi kita nak ambil buat saksi, sudah guna, hantar balik. Masalah yang kedua, penggunaan oleh penerima gadaian. Yang tadi tuan dia sendiri guna. Masalah yang kedua, kita nak guna. Orang gadai barang kita nak guna. Boleh tak? Orang gadai barang kemana? Ada majlis kenduri. Boleh tak boleh? Cakap dengan sekali. Tayang sikit macam ni. Sebagaimana yang kita maklum, akad gadaian bertindak sebagai cakaran kepada hutang. Dia sebagai cakaran. Proses ini dilakukan dengan memberikan penerima gadaian hak menerima barang gadaian. Langkah ini diambil supaya penerima gadaian boleh menjual dan menggunakan hasil jualan tadi untuk mendapatkan semula barang hutang yang diberikannya sekiranya penggadai gagal membayar hutang. Akad gadaian tidak bermakna penerima gadaian memiliki barang bukan milik kita tukar simpan bagi wasiqah. Hak milik dan penggunaannya masih dipegang oleh penggadai, iaitu pemilik asalnya. Dengan ini, penerima gadaian tidak boleh menggunakan barang gadaian melainkan dengan izin penggadai. Jika penerima gadaian melanggar pelarangan ini, dia perlu menggantikan barang tersebut. Mubakar, ganti. Boleh ke penerima gadaian menggunakannya jika diizinkan oleh penggadai? Tuan dia kata tak apa, gunalah sekali-sekala. Contoh. Di sini perlu dibezakan antara kebenaran yang diberikan setelah akad dibuat sempurna serta tanpa disyaratkan dan kebenaran yang dinyatakan dalam akad dan dijadikan. Ingat, kita nak beri hutang kepada orang dengan syarat dia beri gadaian kepada kita, dan kita kata awak gadai benda ni pada saya dan saya nak guna dalam akad. Kes yang kedua, kita tak kata apa-apa, senyap. Awak nak kata apa? Apa sikap? Beres? Bawa mari sini. Selepas dia hantar parking baik-baik, dia pun kata motosikal kaya ni kalau 5 hari tak naik, berkarak dia nanti. Bolehlah sekali-sekala awak pergi masjid, awak pergi beli nasi lauk contohnya. Bila keizinan berlaku? Setelah selesai akad. Jelas perbezaan dalam akad dengan luar akad. Apa jadi? Jika kebenaran ini dinyatakan dalam akad dan dijadikan sebagai syarat, aku nak guna, syarat tersebut tidak sah. Sebab dia akan pergi kepada kundu qardin jara naf'an fa huwa riba. Setiap hutang yang kita beri nak minta pulangan, maka jadi riba. Ada efek lain, kesan lain. Dengan ini juga menurut pendapat Al-Azhar, pendapat yang Azhar adalah pendapat yang paling jelas kuat antara 2 atau lebih pendapat Imam Syafi'i. Banyak-banyak qila-qila, ini pendapat yang kuat. Akad tersebut juga tidak sah. Ini kerana syarat ini bercanggah dengan kandungan akad. Kerana akad tersebut bertindak sebagai sandaran dan bukan untuk membenarkan penggunaan. Awak nak guna lain. Selain itu, syarat ini juga memberi keuntungan pada hanya satu pihak dan merugikan pihak yang satu lagi, iaitu memberi keuntungan kepada penerima gadaian dan merugikan penggadai. Pendapat lain pula Muqabilul Azhar yang lemah sikit menyatakan syarat ini juga tidak sah, tetapi tidak diambil kira kerana akad tersebut tetap sah. Jadi pendapat yang Azhar kata tak sah, yang dikata syarat dia batal, itu sah. Ini pendapat yang lemah. Namun itu pendapat masalah yang pertama, kita buat syarat menggadai aku nak guna,
Tak sah. Jangan buat. Kalau ada yang terbuat, istighfar banyak-banyak. Haram. Jika kebenaran untuk menerima gadaian menggunakan barang tidak dinyatakan sebagai syarat, dia tak kata apa-apa. Saya terima. Penerima gadaian berhak menggunakannya kerana kemudian diberi kebenaran. Tak apa, awak boleh guna, saya benarkan. Maka penerima gadai berhak menggunakannya kerana penggadai sebagai pemilik membenarkannya. Penggadai berhak membenarkan hak miliknya digunakan selagi ia tidak menggugat hak-hak orang lain. Dalam keadaan ini, penerima gadai telah diberikan kebenaran dan haknya masih tidak diabaikan. Ini kerana barang tersebut masih berada dalam pegangan. Jadi kita kena bezakan di antara dua kategori. Dalam akad, luar akad, itu haknya. Sebab dalam akad bermakna kita telah buat satu syarat lebih daripada hutang. Yang kelima, masalah akad yang melibatkan barang gadaian. Apa masalah dia? Akad yang dimaksud di sini ialah sebarang tindakan yang menyebabkan wujudnya implikasi syarat, seperti hadiah, jual beli dan sebagainya yang melibatkan barang gadaian. Kita terima barang gadaian, kita dihadiahkan orang. Apa jadi? Tindakan ini mungkin dilakukan oleh penggadai ataupun penerima gadaian. Ini mungkin dilakukan dengan izin atau tanpa izin pihak kedua. Apa hukum? Yang pertama, akad yang dilakukan oleh penggadai dan melibatkan barang gadaian. Kita guna barang ini. Sekiranya penggadai melakukan suatu akad yang boleh menyebabkan hak miliknya ke atas barang tersebut diwujudkan, seperti jual beli. Kita minta barang orang ni kan, kita pergi jual. Hadiah, bagi hadiah orang. Wakaf. Semua tindakan ini tidak sah jika dilakukan tanpa izin penerima gadaian. Begitu juga tiada sebarang implikasi syarat yang akan berkuat kuasa bagi tindakan ini, dan ia akan kekal sebagai barang gadaian. Mana sahabat? Pergi gadah barang, kemudian kita pergi hadiah barang. Habis kalau kita tak bayar hutang, orang nak bayar apa? Barang itu jadi wakaf, tak boleh jual. Kesan. Ini kerana barang tersebut merupakan cagaran yang dipegang oleh penerima gadaian bagi hutang yang diberikan kepada penggadai. Jika tindakan ini dibenarkan, sudah tentu cagaran ini tidak berfaedah lagi dan hak penerima gadaian akan terabai. Oleh itu, tindakan ini tidak dibenarkan bagi menjaga kepentingan penerima gadaian. Jadi panjanglah contoh di bawah. Kita pergi kepada perkara yang kedua. Akad yang dilakukan oleh penerima gadaian dan melibatkan gadaian. Yang tadi penggadai pergi wakaf. Hal ini kita pemegang gadaian bertindak dengan barang gadaian. Apa jadi? Sebarang akad oleh penerima gadaian terhadap barang gadaian sudah tentu sama ada dibuat dengan mendapat keizinan penggadai atau tidak. Tengok keadaan. Dapat izin tak dapat izin? Sekiranya akad tersebut tidak mendapat keizinan penggadai, kita pandai-pandai, ia dianggap terbatal dan tidak melibatkan sebarang implikasi syarat. Orang bayar gadai orang kita pergi hadiah orang, pergi ambil balik. Apa pandang ni? Walau apa sekalipun, jika penerima gadai yang menyerahkan barang gadai kepada orang lain, tindakan tersebut dianggap sebagai salah laku. Penerima gadai yang perlu bertanggung jawab dengan barang tersebut, bukan ganti. Ini kerana tindakan yang dilakukan itu melibatkan barang yang bukan miliknya dan dia tidak mendapat keizinan pemiliknya. Penerima gadai yang sebenarnya bukanlah pemilik barang gadaian dan bukanlah juga pemilik hak menggunakan barang tersebut. Kita dah memiliki gadai-gadai, apa kecil-kecil. Hari ini yang melibatkan harta gadaian yang besar. Tuan-tuan kena baca dengan betul, kena dengar ceramah banyak sikit. Iaitulah masalah menggadaikan harta felda. Macam mana keadaan? Masuk saham-saham yang akhirnya ada orang felda tu yang mengusahakan tanah, yang bermawak, yang akhirnya dia akan jadi apa dengan tanah dia sendiri. Maka itulah kadang-kadang kita tengok ini masalah kes yang besar. Dia terlibat negara. Kenapa ada penentangan? Kenapa ada penentangan daripada orang felda dan juga orang-orang yang
bertindak NGO seperti ini. Sebab mengikut bacaan yang dibaca, yang tidak melibatkan sebarang sentimen politik, tapi dia baca dalam keadaan masa depan orang itu sendiri, tanah itu sendiri. Dipajak 99 tahun. Apa pula 99 tahun? Bila manusia nak hidup, berapa orang lagi nak hidup? Ini cerita-cerita yang tuan-tuan belajar apa kadar yang dalam kitab pun kena turun juga kepada. Jadi saya ingatlah, saya tak nak hurai cerita di sini. Tuan-tuan boleh baca banyak sikit. Sakabah tu rajin kalau dia sakabah, baca Quran yang malam merah. Baca berbagai sakabah, tengok ni juga, bahawa ada pertimbangan. Kalau baca 10 tahun, semua masalah kita ni tak ada pertimbangan. Jadi kita nampak gadai kecil ni pun, kalau tidak dapat keizinan tuan pun gadai tak boleh guna. Jadi sekiranya akad sebut mendapat keizinan penggadai, semua akad sebut sah kerana ia dibuat dengan izin pemilik. Namun beberapa perkara kena. Kita nak guna barang lain mesti keizinan dan syarat. Sekiranya akad sebut menyebabkan hak milik penggadai diwujudkan, seperti hadiah atau jual beli, akad sebut terbatal. Kita orang gadai barang, kita beri hadiah kepada orang, tak bolehlah jadi barang orang. Sekiranya tindakan tersebut tidak menggugat hak milik, seperti peminjaman sewa, kita beri pinjam orang, akad sebut tidak terbatal. Ini kerana cagar dalam akad ini masih wujud. Ini perbezaan. Perkara hukum yang keenam dalam bab gadaian, penamatan akad gadaian dan penyerahan semula barang gadaian setelah hutang dilunasi. Alhamdulillah, kita janji pada 12 tahun 2012 bayar. Tuan dia bagi nampak sumber duit kita 10,000, 1,000 juta, ikut berapa yang kita buat. Jadi bagaimana dengan barang gadaian yang ada di tangan kita? Setelah penggadai melunaskan semua hutang, akad tersebut ditamatkan. Assalamualaikum. Selesailah apa? Selesai. Dengan ini penerima gadaian perlu memulakan semula barang gadaian kepada penggadai. Ini perlu dilakukan tidak kira sama ada pembayaran dibuat sebelum atau pada tarikh pembayaran. Janji bulan 12, bulan 10 dia bayar hutang. Kenapa balik-balik? Yang kata akan simpan lagi 2 bulan dalam kontrak bulan 12. Tak payah simpan, hantar balik. Sekiranya penerima gadaian gagal, cuai atau enggan memulakannya tanpa sebarang sebab yang munasabah, dia perlu mengambil tanggungjawab, menggunakan tanggungjawab. Dalam masa 2 bulan apa yang terjadi, mungkin terima risiko. Masalah yang kedua, penjualan barang gadaian. Ini kes orang tak bayar hutang. Kita nak jual barang, macam mana buat? Setelah tempoh yang diberikan untuk penggadai melunaskan hutang yang tamat, bulan 12 tak malu, bulan 1 tak malu lagi, dan penggadai gagal membayarnya, sedangkan penerima gadaian menuntut semula hutang, barang gadaian akan dijual bagi melunaskan hutang tersebut. Jadi kita berhak jual barang orang. Pihak yang berhak menjual barang gadaian tersebut ialah penggadai atau wakil. Ini kerana penggadai adalah pemilik asalnya dan wakilnya ialah pengganti bagi pihaknya. Namun demikian, keizinan penerima gadaian juga diperlukan kerana dia berhak atas nilai gadaian tersebut untuk melaksaikan hutang. Jadi kena panggil tuan dia mari, awak tak mampu bayar hutang, barang awak kena jual, bayar. Sekiranya penerima gadaian tidak membenarkan penjualan gadaian tersebut, masalah ini dihadapkan ke mahkamah. Hakim akan mengarahkan penerima gadaian yang membenarkan penjualan ini ataupun menggugurkan hutang penggadai. Sekiranya penerima gadaian tidak membuat pilihan, hakim akan menjualnya walaupun tanpa izin. Jadi kita tengok. Demikian juga sebaliknya. Awak tempoh bayar hutang dah tamat. Jual barang. Oh saya nak jual hakka. Apa jadi? Hakim akan membuat pilihan. Hakim punya pilihan. Sama ada penggadai membayar hutangnya atau jual. Membayar hutang sekarang ataupun kita jual. Tak boleh jual gitu je, kena guna prosedur mahkamah. Ataupun dalam akad arah pusat gadai yang ada ini, apa perjanjian yang kita buat? Kita ikut. Tapi malang seperti kita bersebut dalam mukadimah dulu, ramai lagi makcik-makcik kita ni, pakcik-pakcik kita hidup gadai je, kita awal muka Islam. Bila tamat tempoh, sesak, senyap.
Assalamualaikum, gitulah. Jika penggadai masih ingkar, hakim akan menjualnya walaupun tanpa izin. Hasil jualan kamu ini akan dibayar pada penerima gadaian tersebut menurut jumlah hutangnya. Langkah ini bertujuan melindungi penerima gadaian daripada kemudaratan. Sekiranya penggadai memiliki barang lain yang boleh dijual dan hasilnya dapat digunakan untuk bayar hutang, penggadai tidak boleh dipaksa untuk menjual gadaian tersebut, namun dengan syarat dia mestilah mahu menjualnya dan menggunakan hasilnya untuk bayar hutang. Manakala dia ada hak lain, dia kata jangan bagi kemahiran saya nenek-nenek dulu, habis saya nak ganti yang lain, boleh kita terima. Yang penting kita nak duit kita, tak kira bagaimanapun. Apa yang wajib ialah menggunakan harta penggadai untuk melunaskan hutangnya tersebut pihak lain. Dengan ini tiada beza antara barang gadaian dengan harta milik yang lain. Kes ini sama jika gadaian tidak dibuat untuk hutang tersebut, penggadai tidak disyaratkan membayar hutangnya menggunakan harta-harta tertentu. Itu bahagian yang pertama. Ada 7 masalah, iaitulah hukum barang gadaian ketika berada dalam pegangan penerima. Kita berpindah pada bahagian yang kedua, iaitulah hukum hakam berkenaan barang gadaian sekiranya dia rosak atau dirosakkan. Apa yang dibuat? Barang kita dirusak, macam mana kita nak buat? Ada beberapa kes di sini, tengok kita. Yang pertama, kerusakan terjadi dengan sendiri. Punah itu ya, rusak. Punca kerusakan ini mungkin disebabkan oleh salah laku atau kecuaian, ataupun bukan kedua. Allah punahkan apa. Sekiranya kerusakan berlaku disebabkan perbuatan salah laku atau kecuaian, barang gadaian tersebut menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan salah laku itu atau kecuaian. Pihak ini mungkin penggadai, penerima gadaian atau pihak ketiga. Ini dalam keadaan apa jua keadaan, sesiapa sahaja yang melakukan salah laku atau jual perlu bertanggungjawab. Ganti rugi perlu dibuat. Barang kita dia tak jaga, rusak. Sekiranya kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh salah laku atau jual, penerima gadaian tidak perlu bayar hutang. Karena kita telah ittifaq di awal tadi, orang penerima gadaian ini yadun amanah, bukan yadun dhamanah. Allah. Jadi tengok masalah yang kedua. Merusakkan barang gadaian dengan sengaja. Sengaja dia terkena panas. Apa yang jadi orang? Barang gadaian mungkin dirosakkan oleh penggadai. Anak dia ke apa? Yang penting orang dia. Penerima gadaian ataupun oleh pihak lain yang dinamakan orang sebagai orang asing atau orang yang tiada kena mengena dengan kontrak ini, walau bagaimanapun mereka, orang yang menyebabkan kerusakan perlu bayar ganti rugi berdasarkan nilai barang gadaian. Rusak, ganti rugi, bayar. Namun semua pihak yang terlibat mempunyai hukum yang tersendiri. Sekiranya orang yang bertanggungjawab merusakkan adalah penggadai, tuannya sendiri merusakkan barang, apa jadi? Maka hukumnya seperti berikut. Sekiranya tempoh bayaran hutang seperti yang ditetapkan telah tamat, penggadai akan dituntut supaya membayar hutang. Sekiranya tempoh bayaran diberikan belum tamat, penggadai akan diminta untuk mengganti semula. Mari barang lain, barang rusak, punah. Pihak yang menuntut supaya penggadai membayar ganti rugi dan buat aduan ke mahkamah ialah penerima gadaian. Dia yang bawa kes. Masalah yang kedua, sekiranya orang yang merusakkan ialah penerima gadaian, ia membagikan hukum berikut. Penerima gadaian bertanggungjawab mengganti barang yang sama atau sebab kamu rusakkan. Sekiranya tempoh bayaran hutang belum tamat, barang yang sama atau nilainya akan menjadi gadaian yang disimpan oleh penerima sehinggalah tempoh tersebut tamat. Ini kerana ganti rugi yang dibayar ini adalah sebagai ganti pada barang gadaian yang musnah dan ia tertakluk pada hukum yang sama. Sekiranya tempoh yang diberikan telah tamat dan ganti rugi yang diberikan adalah daripada jenis hutang, penerima gadai yang boleh mengambil haknya dan memulangkan lebihan yang ada kepada penggadai. Sekiranya nilai hutang lebih daripada ganti rugi, kekurangan ini setelah ditolak ganti rugi akan ditanggung oleh penggadai. Jadi dia tengok, dia kena ganti barang lain, ambil hak dia, hak lebih itu kena hantar balik. Sekiranya yang melakukan bertanggungjawab merusakkan ialah orang lain, orang asing,
bukan penggadai, bukan penerima gadaian. Jawabnya, orang asing perlu bayar ganti rugi berdasarkan nilai barang pada masa kerusakan. Menggunakan ganti rugi. Pihak yang akan menuntut ganti rugi ialah penggadai kerana dia adalah pemilik barang. Bahagian yang ketiga, hukum hakam berkenaan pertambahan nilai yang berlaku pada barang gadaian. Masya Allah, hebat orang. Barang yang kita simpan jadi gemuk, bertambah. Kambing berani, apa nak buat? Hamba gemuk, sudah. Pertambahan nilai yang berlaku pada barang gadaian ketika berada dalam simpanan penerima gadaian. Apa jadi? Pertambahan nilai yang dimaksudkan ialah dari segi hasil, keuntungan dan pertambahan yang berlaku pada barang gadaian. Tidak kira sama ada pertambahan nilai tersebut berlaku pada barang tersebut sendiri bersekali seperti kegemukan atau menghasilkan lain seperti kelahiran. Kambing berani, lembu gemuk, lain kena makan rumput kita lagi gemuk. Daripada harga 700 jadi 1000. Apa nak buat? Sebarang pertambahan nilai berlaku pada barang gadaian adalah milik penggadai. Kerana pertambahan ini adalah hasil hak miliknya, iaitulah barang asal. Kena bayar hantar balik. Kambing gada, dia gada seekor, dia boleh ambil 2. Walau bagaimanapun, adakah pertambahan nilai ini akan secara langsung termasuk dalam akad gadaian dan penerima gadai yang berhak menyimpannya sehingga hutang dilunaskan atau penggadai berhak mengambilnya kerana ia tidak termasuk dalam akad. Kambing dia yang digadai berana, tuan dia boleh tarik ke? Kau kena simpan 2 sini. Jawapannya apa yang pasti, pertambahan nilai pada barang ini itu sendiri akan secara langsung termasuk dalam akad kerana ia terdapat dipisahkan daripada barang asal. Bagi pertambahan nilai yang menghasilkan perkara lain seperti beranak, susu, pokok berbuah dan sebagainya, semua ini tidak termasuk dalam akad asal. Jadi mudah ya. Kalau gemuk tak boleh nak pisah, beranak boleh pisah, maka tuan dia boleh ambil balik. Bahagian yang keempat, hukum hakam lain berkait gadaian. Apa benda lagi? Hukum hakam yang lain lagi. Al-Qismur Rabi', ahkam far'iyah tata'allaqu bir-rahni. Apa dia? Yang pertama, menyerahkan barang gadaian kepada orang yang dipercayai. Kita nak simpan rumah tak balik, kita simpan di tempat orang yang berislam. Bagi setengah keadaan, apabila penghutang menuntut gadaian, penghutang tidak akan berkeyakinan untuk menyerahkan gadaian tersebut pada peminta. Dengan itu, mereka boleh berbincang untuk menyerahkan gadaian tersebut kepada orang yang dipercayai oleh kedua pihak. Kita pergi simpan dalam store dari bank ke apa benda, kita simpan. Jadi, tengok di bawah, penyerahan barang gadaian kepada orang yang adil membabitkan beberapa hukum tersebut. Yang pertama, dia tidak dibenarkan menyerahkan barang tersebut kepada penggadaian atau penerima gadaian kecuali dengan izin pihak yang telah. Kita simpan di bank, kena tahan 2 orang. Mau nak diambil, mana tuan hutan? Setuju? Baru boleh. Yang kedua, sekiranya kerosakan berlaku semasa barang tersebut berada padanya, tetapi bukan kerana salah laku atau kecuaiannya, dia tidak ditanggungjawab. Ini berlaku kes baru. Apabila harta dicuri oleh orang, kena tembok, kena pecah, habis macam mana? Kalau tengok dalam hukum yang kita belajar di sini, oleh kerana peti itu peti kebal, tapi orang jadi tak kebal, sepatutnya dalam kitab ini kata tak payah ganti dah. Tapi ganti yang dibuat juga di atas budi bicara. Yang ketiga, orang yang dipercayai ini tidak dibenarkan menjual barang yang digadai apabila tempoh yang berlaku lama dan penggadai gagal bayar hutangnya. Ini kerana kedua-dua pihak hanya memberikan hak untuk menyimpan, mutukan simpan dengan pandai-pandai. Yang keempat, sekiranya kerusakan disebabkan oleh salah laku atau barang tersebut diserahkan kepada salah satu pihak tanpa izin pihak satu lagi, orang yang dipercayai ini akan membayar ganti rugi. Pandai-pandai memberitahu lain tanpa izin. Baik. Masalah yang kedua, menggadaikan barang yang dipinjam untuk gadaian. Kita pinjam, kita digadai. Apa dia? Tindakan ini dibenarkan kerana gadaian merupakan cagaran berhutang. Cagaran ini boleh diadakan menggunakan harta milik penghutang atau milik bukan milik. Sama seperti dalam isu saksi dan jaminan.
Selain itu, gadaian dibuat bertujuan untuk melunaskan hutang. Untuk tujuan ini, penghutang boleh melunaskan hutangnya menggunakan hartanya sendiri atau menggunakan harta orang lain, tetapi dengan izin pemilik. Beberapa hukum yang berkaitan. Beberapa hukum yang berkaitan ini apa dia? Iza kana halakatil ain mampunah, mengspesifikasikan pinjaman. Maksudnya, penggadai yang meminjam dikenai menjelaskan jenis. Kita dah simpan ni, kena sebut jenis barang apa. Yang kedua, kepatuhan atau keingkaran penggadai pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Peminjam dia kata boleh, tapi bukan hantar balik pada tarikh sekian. Dia kena ikut. Kalau tak ikut, maka dia bertanggungjawab. Yang ketiga, kemusnahan barang yang dipinjam untuk gadaian dalam pegangan peminjam. Dia bawa tanggungjawab siapa? Penerima gadaian yang ini berlaku bukan disebabkan oleh salah laku peminjam. Penerima gadaian tidak dibenarkan bayar, tidak dikenakan bayar ganti rugi sebab rusak dengan sebab yang bukan kerana dia. Namun sekiranya barang ini musnah dalam simpanan peminjam, dia perlu bayar ganti rugi. Masalah yang keempat, pemberi pinjaman melunaskan hutang. Sekiranya penggadai gagal melunaskan hutang dan seterusnya gagal menebus semula barang gadaian setelah tamat tempoh bayar ditetapkan, macam mana? Sementara pemberi pinjaman pula bersetuju melunaskan hutang tersebut supaya harta miliknya yang dijadikan gadaian dapat diambil semula, dalam keadaan ini penerima gadaian terpaksa menerima pembayaran ini. Kita pinjam barang orang, pergi gadai. Waktu nak tempoh, kita tak mampu nak bayar hutang balik. Macam tu. Tuan dia kata, jangan, bagi aku sayang. Maka tuan dia boleh tolong pergi bayar hutang orang itu, maka jadi hutang kita dengan dia pula. Ini macam-macam cerita sini. Pertukaran belakang. Allahu Akbar. Masalah yang keempat tadi, pemberi pinjaman melunaskan hutang. Yang kelima, kematian pemberi pinjaman atau peminjam. Salah seorang mati. Kalau dia beri pinjaman ataupun peminjam mati. Apa jadi? Sekiranya penggadai yang meminjam tersebut meninggal dunia dan dia tidak meninggalkan sebarang harta untuk menunaikan hutangnya, gadai tersebut akan kekal boleh teruskan. Walau bagaimanapun barang gadai tadi tidak boleh dijual melainkan setelah mendapat kebenaran pemberi pinjaman kerana barang tersebut adalah milik. Jangan jual barang itu. Tunggu keluarga dia panggil dulu. Masalah yang keberapa lagi? Masalah yang ketiga dalam bab ini, penambahan pada barang gadaian atau hutang setelah kontrak gadaian diakad. Yang pertama, penambahan barang gadaian. Sekiranya seorang menggadai sesuatu sebagai gadaian cagaran hutang, kemudian setelah menerima gadaian menerima barang tersebut, penggadai mahu menambah barang lain sebagai tambahan pada barang yang digadaikan untuk hutang yang sama, tindakan ini dibenarkan. Aku nak tambah lagi. Ini boleh. Penambahan pada hutang. Tadi nak tambah barang gadaian. Apabila seorang memberikan suatu gadaian untuk hutang sebanyak 1,000, kita boleh 1,000, kita bagi satu seorang bentuk cincin. Akad gadaian tersebut kemudian dibuat dan sempurna. Apabila peminta menerima gadaian tersebut, kemudian penghutang mahu berhutang, tambah pula jadi 2,000 dengan gadaian yang sama dan menjadikan barang tersebut cagaran pada 2,000. Tindakan seperti ini tidak dibenarkan kerana perbuatan ini menyebabkan kekurangan pada nilai cagar. Nak naik pula hutang dia, tak boleh. Apabila kita bab yang akhir dalam masalah gadaian ini, dia panggil akad gadaian yang melibatkan ramai pihak. Berapa pihak yang terlibat? Dia panggil ta'addud al-mutahimin. Akad gadaian mungkin melibatkan lebih daripada 2 pihak. Barang yang digadai juga mungkin terdiri daripada satu. Penjelasan seperti berikut. Berbilang penggadai ramai. Perkara ini berlaku apabila seorang memberikan hutang kepada lebih daripada seorang. Hutang di mana? Dan semua penghutang berikan satu gadaian satu. Dia pakai 2 orang, kita gadai.
Hanya ini tanah infak. Sama ada dalam bentuk sejadah, rumah, sebagainya dan satu akad. Tidak kira sama ada hutan sebut dibuat secara sekaligus atau satu akad atau dinyatakan satu hutan. Gadaian seperti ini sah, boleh. Kerana penerima gadaian dan penggadai ini di sini sama seperti penjual dan pembeli. Seorang pembeli boleh membeli sesuatu barang daripada beberapa orang penjual. Walau bagaimanapun, apabila salah seorang antara penggadai melunaskan hutangnya, adakah bahagian gadaiannya akan dilepaskan ataupun adakah ia kekal sehingga semua penggadai melunaskan hutang? Kita 5 orang posisi tanah pergi gadai. Seorang dibayar. Macam mana dengan gadai? Dalam kes ini terdapat beberapa perjanjian yang lain yang mengikut jumlah pihak yang terlibat. Oleh itu, seolah-olah terdapat akad-akad yang berlainan mengikut jumlah penggadai. Atas dasar ini masing-masing akan menebus semula bahagian gadainya setelah membayar hutang masing-masing. Jadi kalau dia balik ada kita boleh lepas. Itu berbilang penggadai. Penggadai lama, barang gadai. Hak ni pula berbilang penerima gadaian. Dia letak situ, letak sini. Ini berlaku apabila berhutang, seorang berhutang dengan beberapa pihak dan menggadaikan satu barang seperti rumah untuk semua penghutang tersebut dan mereka bersetuju menerima. Rumah ni mahal, 300,000. Dia hutang ni 50, dengan orang ni 50, dengan orang 100. Cakarannya rumah. Boleh. Gadaian seperti ini sah. Tidak kira sama ada semua pemerintah berkongsi berhutang tersebut atau tidak. Biasa. Apabila penggadai berjaya bayar sebagai hutang, nilai gadai yang sama akan dipulangkan semula kepada penggadai. Ini kerana perjanjian ini berlainan mengikut bilangan pembiutang, seolah-olah akad ini dimeterai dibuat secara berasingan untuk semua pembiutang. Sesama-sama. Masalah yang terakhir, berbilang barang gadaian. Lengkap kita lihat. Contohnya apabila penggadai berkata kepada penerima gadaian, saya gadaikan 2 buah kereta ini untuk 200,000. Kereta dia halu-halu lah, kancil saya pun enggak halu, kecil, tak cukup. Saya seterusnya penerima gadaian bersetuju dan menerima kedua buah kereta tersebut. Gadaian seperti ini sah. Walau bagaimanapun boleh ke salah satu barang gadaian yang ditebus apabila sebagian hutang telah dilunaskan. Perkara ini perlu dilihat terlebih dahulu. Yang pertama, sekiranya kedua-dua barang tersebut digadaikan tanpa dibeza-bezakan, penggadai tidak boleh menerima mana-mana bahagian gadaian melainkan setelah semua hutang dilunaskan. Ini kerana semua barang gadaian adalah sanggaran untuk semua hutang. Dengan ini, semua gadaian ini akan disimpan dan tidak akan dipisahkan melainkan setelah bayar hutang dibayar. Kes ini sama seperti penjual yang menyimpan semua barang yang dijual sehingga dia menerima semua bayaran daripada pembeli. Tetapi sekiranya barang-barang tersebut telah dibeza-bezakan, contohnya penggadai berkata, saya gadai setiap satu barang ini dengan jumlah 1,000. Semua kereta 1,000. Dalam kali ini penggadai berhak menerima semula salah satu daripada barang gadaian tersebut, sebaik saja dia melunaskan bahagian hutang bagi barang gadaian tersebut, seolah-olah terdapat 2 akad apabila kedua-dua bahagian barang gadaian telah ditentukan. Jadi tamatlah perbincangan kita tentang gadaian. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab yang berikutnya, bab al-kafalah. Bab al-kafalah dengan makna jaminan. Hari ini ramai orang menjamin. Jamin itu jamin ni, bila orang tak bayar, kena tak kepala dia. Tak selalu jamin, tak selalu jadi penjamin orang. Hari ini tak boleh nak percaya mana. Kita jamin dia lagi, apa nak buat. InsyaAllah kita sambung dalam perbincangan yang berikut. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.